Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan, saya nak mengenal pasti pembentang semua dah ada. Ustaz Syami, Ustazah Qalbi, Ustazah Aisyah dan Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria. Okey, Ustazah Aisyah ada, Ustazah Qalbi ada, Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria ada. Ustaz Zakaria tidak masuk lagi. Okey, jam hampir menunjukkan 2.45. Sebentar lagi saya akan mulakan. Diminta para pembentang untuk bersedia. Okey, saya akan mulakan majlis khataf pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Ustaz Muhammad Razali bin Abdul Wahsani, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Ustazah Zakiyah binti Ismail, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang dihormati barisan ahli jawatankuasa pelaksana program serta guru-guru pendidikan Islam dan bahasa Arab daerah Kuala Selangor dan para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini dapat kita bersama-sama dalam suasana yang penuh barakah bagi menjayakan khataf kali pertama tahun 2023 bersamaan 23 Ramadan 1444 Masihi yang bertemakan puasa sampai takwa. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang dihormati, pada hari ini khataf menampilkan 4 orang pembentang yang dibawakan khas dari SJKC dan SJKT. Pembentang pertama ialah admin mohon siarkan slide biodata pembentang.
Pembentang pertama ialah Ustaz Muhammad Syahmi bin Syahril Azman, dilahirkan di Klang, Selangor, mendapat pendidikan awal di SK Kuala Selangor, merupakan graduan daripada IPG Kota Baharu dalam option pendidikan Islam, telah berpengalaman selama 4 tahun dan kini berkhidmat di SJKC Tanjung Karang. Sebelum saya meneruskan sesi perkongsian, dimaklumkan kepada para penonton jika ada sebarang soalan, bolehlah ditulis di ruangan mesej untuk dibacakan selepas perkongsian, dan untuk link kehadiran, pautan akan dilampirkan di akhir sesi. Tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Syahmi dalam slot Tadabbur Nusus Surah Al-Baqarah ayat 253 hingga 255 serta terjemahan ayat 255. Fatafadal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Hazliana selaku moderator pada petang ini. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga ayat 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah saya telah membacakan ayat 253 hingga ayat 256 dari surah Al-Baqarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hadapan ni kita dapat lihat pada ayat 255, saya percaya dan yakin bahawa semua tahu dan biasa membaca ayat 255 daripada surah Al-Baqarah ini, iaitu dikenali sebagai ayat kursi. Jadi mari kita sama-sama lihat sejarah ayat kursi ini. Okay, next slide. Okay. Ayat ini diturunkan setelah hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa penurunannya ia telah diiringi oleh beribu-ribu malaikat kerana kehebatan dan kemuliaan ayat kursi ini. Dan pada ketika itu syaitan dan iblis menjadi gempar, yakni menjadi kecoh, menjadi huru-hara. Kerana apa? Kerana adanya satu perintang. Perintang ni maksudnya penghalang dalam perjuangan mereka. Perjuangan mereka untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengan segera memerintahkan Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit ni? Zaid bin Sabit ni merupakan penulis wahyu yang dilantik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menulis ayat kursi ini dan menyebarkannya. Seterusnya kita lihat akan perincian ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Dia. Ayat ni menunjukkan ayat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali pada ayat kursi ini ia digelarkan sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat kursi ini digelarkan sebagai ayat yang paling agung. Kerana banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tiada Tuhan selain Dia. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia hanya wajib menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang Maha Hidup. Kehidupan Allah ini kekal, tidak diakhiri dengan kematian. Berbeza dengan kita, manusia, makhluk yang akhirnya kita akan mati. Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Tapi Allah tidak akan sesekali mati. Dan seterusnya Al-Qayyum, yang Maha Mendiri. Allah Subhanahu wa taala ni tidak perlukan pertolongan manusia untuk mentadbir alam ini, kan? Bahkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk ni, kita yang memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup atas muka bumi ini. Bahkan kita berkumpul pada hari ini pun adalah daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah Subhanahu wa taala tu yang merancang, besar-besarnya Allah rancang. Semua yang program Hataf, kita hidup dalam bulan Ramadan ni pun adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas perancangan Allah Subhanahu wa taala juga. Seterusnya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia, yakni Allah, tidak mengantuk dan tidak boleh tidur. Sinah ni belum masuk kepada tidur lagi. Sinah ni dia masih dalam keadaan mengantuk. Wala naum, dan tidak pula Allah tu tidur. Tidur ni maksudnya dia tidak sedar akan keadaan sekeliling. Okey?
Kerana mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengantuk dan tidur. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa mengawasi kita. Kan? Kalau mengantuk dan tidur ni adalah kita manusia ni yang perlukan tidur, yang perlukan rehat untuk mendapat tenaga. Tapi Allah tidak perlu semua tu. Seterusnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya semua yang di langit dan yang di bumi. Kan? Nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala tu betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tu apa, bahkan kita ni sendiri adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebagai manusia kena minta, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita hanyalah makhluk kecil. Kita kena minta kepada pemilik bumi ni, pemilik dunia ni siapa? Adalah Allah. Kita kena sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tiada yang memberi syafaat, yakni pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang boleh memberi syafaat. Baginda Nabi Muhammad SAW pun boleh beri syafaat kepada kita, Al-Quran pun boleh, tapi semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang di belakang mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tahu apakah yang akan terjadi pada masa hadapan kita dan apakah yang telah berlaku di belakang kita, maksudnya sebelum ni. Kan? Sebab tu kita kena minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pada masa akan datang kita ni menjadi lebih baik. Dan apa yang kita telah buat selama ni, kan, dosa-dosa kita selama ni, kita minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan apa yang dosa-dosa kita telah lakukan. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu pengetahuan melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu makhluk dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat berbeza. Sebab kita makhluk ni, ilmu kita ni sangat terhad. Okey, sangat sikit nak berbandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat jauh. Seterusnya, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dekat sini kalau kita lihat, kursi ini berasal daripada perkataan Arab yang maksud tempat duduk. Okey, tapi nak tunjuk kat sini adalah kursi ini adalah singgasana, mahligai ataupun pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala ni yang sangat luas. Okey, mengikut Imam Nawawi, kursi ni ada 7. Kursi ni ada 7. Yang pertama, uluhiyah. Uluhiyah, yakni ketuhanan. Yang kedua, wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga, al-hayah, kehidupan. Yang keempat, al-ilmu, ilmu Allah. Yang kelima, al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam, al-qudratu, kuasa Allah. Dan yang ketujuh, al-iradat, keinginan Allah. Jadi dekat sini nak buktikan kursi Allah ni merupakan kerajaan Allah, pentadbiran Allah yang sangat hebat, sangat agung. Okey, sangat besar. Seterusnya, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak sukar baginya memelihara keduanya, yakni langit dan bumi atau dunia dan akhirat, kerana dunia dan isinya ni sangat kecil. Okey, sangat kecil. Tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk
mentadbir semua ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa hebatnya ayat ni dalam memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat ni dikenali sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Seterusnya, ayat kursi ni banyak yang menceritakan mengenai fadilat jika membacanya. Kita lihat hadis iaitu yang menceritakan Sayyidina Abu Hurairah mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mengajar padanya ayat kursi. Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahawa ia mengajarkan satu kalimah yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Apakah kalimah tersebut?" Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di katil, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, iaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir ayat. Lalu ia mengatakan padaku bahawa Allah akan sentiasa menjagaku dan syaitan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Adapun dia pada ketika itu berkata benar, namun asalnya dia adalah pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjawab, "Tidak." Jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah syaitan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni menceritakan bahawa kita hendaklah mengamalkan ayat kursi semasa kita hendak tidur. Kerana apa? Kerana kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjaga kita, kan, daripada mula-mula kita hendak tidur tu sehingga kita bangun tidur. Dan syaitan, iblis tidak akan mendekati kita kerana mereka takut akan ayat kursi ini. Dan siapa-siapa yang mengetahui bahawa ayat kursi ini juga boleh menjadi pelindung dan orang-orang yang mengamalkan perubatan, kan, akan menggunakan salah satu ayat kursi ni, akan memanfaatkan ayat kursi ni untuk memagar rumah, membuat pagar rumah daripada gangguan-gangguan sihir. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama mengamalkan ayat kursi ni. Dan hadis seterusnya, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Maksudnya, barang siapa yang baca ayat kursi setiap selepas kali solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan mati. Jadi saya percaya bahawa ustaz-ustazah dalam ni sentiasalah mengamalkan, belajar dan terus istiqamah untuk mengamalkan membaca ayat kursi ni selepas selesainya solat fardu dan pada bila-bila masa pun, bahkan nak tidur. Jadi insya-Allah kita cuba mengamalkan ayat kursi ni di bulan Ramadan yang mulia ni. Kita usaha untuk memperbanyakkan baca Al-Quran dan ayat kursi. Jadi terima kasih, itu saja dari saya. Saya serahkan balik kepada moderator Ustazah Azliada. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahmi di atas kupasan dan ibrah ayat sebentar tadi. Daripada perkongsian Ustaz Syahmi tadi, dapatlah difahami bahawa terdapat terlalu banyak fadilat yang kita akan perolehi jika mengamalkan bacaan ayatul kursi. Walaupun begitu, kita sebagai murabbi ataupun guru pendidikan Islam bukan sahaja mengamalkan, malah perlu memperkasakan kefahaman ayat kursi. Majlis diteruskan lagi dengan pembentang yang kedua, iaitu Ustazah Aisyah binti Muhammad Amnan. Beliau dilahirkan di Tanjung Karang, Selangor
Mendapat pendidikan awal di SK Ulu Bernam, SMK Seri Perkasa dan Kisas. Beliau merupakan graduan daripada IPG Kampus Pendidikan Islam Bandar Baru Bangi, telah berpengalaman mengajar selama 7 tahun dan kini berkhidmat di SJKC Kaitik Kuala Selangor. Ustazah Aisyah akan membicarakan mengenai tafahumul hadis bertajuk Islam terbina daripada 5 perkara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua sahabat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi tentang hadis yang ketiga, kitab hadis 40 Imam Nawawi, iaitu Islam terbina daripada 5 perkara. Saya bacakan dulu matan hadis. Untuk hadis ketiga ni ialah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam 'ala al-khams syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Ini adalah matan hadis untuk hadis ketiga, hadis 40. Kita tengok pada terjemahan hadis 30, hadis ketiga ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didirikan Islam atas 5 rukun, yakni yang pertama syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan bahawasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Diriwayatkannya oleh Bukhari dan Muslim. Daripada intipati terjemahan hadis ni, saya akan terangkan dengan lebih lanjutlah tentang isi hadis ketiga ni. Okey, antara nilai ataupun pengajaran penting daripada hadis ketiga kitab hadis 40 ini ialah Imam Nawawi berkata bahawa hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar nilainya. Sebab apa? Sebab dalam hadis ketiga ni adanya asas-asas ataupun dasar penting Islam itu sendiri. 5 perkara itu, iaitu rukun Islam lah. Perkara tersebut berkenaan dengan sendi agama Islam. Iman ialah tasdiq, iaitu membenarkan di hati segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan Islam ialah melaksanakan apa yang dibawanya dengan amal perbuatan dan ibadah kita kerana Allah SWT. Okay. Seterusnya, hadis ini menunjukkan bahawa agama Islam mempunyai 5 rukun. Itu rukun Islam lah. Orang yang melaksanakan rukun tersebut bererti orang yang sempurna imannya dan sempurna Islamnya. Sedang orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun tersebut adalah orang yang merosakkan imannya dan Islamnya. Rugilah. Dah tahu 5 perkara, dah tahu 5 rukun, 5 asas, kita kena amalkan 5 perkara ni dengan sebaik mungkin dan semampu kita lah. So daripada peta buih tu, so Islam ini terbinanya Islam ini dari 5 rukun. Yang pertama syahadah, yang kedua solat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan haji. Saya akan terangkan seterusnya. Okey, yang pertama ialah bangunan Islam. Rasulullah SAW mengumpamakan Islam yang dibawanya dengan binaan yang kukuh, yang tegak di atas dasar dan tetap lagi mantap. Selalu kita bila kita belajar tentang rukun Islam ni, kita analogikan dengan sebuah rumah. Bila kita bina rumah tu, mesti ada tiang-tiang dia untuk kukuhkan bangunan tu. So kita analogikan 5 tiang sebagai asas kepada kukuhnya sebuah rumah. Tapi kita bukan nak macam kita para asatizah ni, kita bukan sekadar nak bangunan tu ada tiang je, tapi kita nak tiang tu kukuh, tiang tu kuat, tiang tu kalau kena tsunami ke, kena gempa bumi ke apa ke, dia takkan, bangunan tu takkan, orang kata takkan gegar lah. Jadi itu bezanya kita kena mendalami rukun Islam tu sendiri. Kita nak kukuhkan setiap tiang tu, kita nak bagi lagi kukuh, lagi mantap. Okey, jadi yang pertama ialah 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Beruntungnya kita bagi kita umat Islam ni sebenarnya setiap hari kita memperbaharui syahadah kita dalam solat 5 waktu kita. Dalam tahiyat awal, tahiyat akhir tu kita memperbaharui syahadah kita. So jadi bila kita membaca tasyahud tu kita faham apa yang kita maksud tu, kita betul-betul rasa apa yang kita baca tu, insya-Allah kita akan rasalah betapa besarnya apa maksud ataupun pengertian kalimah syahadah itu sendiri. Okey, macam mana Rasulullah SAW ada bersabda, sesiapa yang berkata bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, maka ia masuk syurga. Jadi betapa pentingnya dua kalimah syahadah ni sebagai rukun Islam ataupun dasar yang pertama yang betul-betul kita kena pegang. Kalau kita didik anak murid kita pun, kalau dalam murid prasekolah tahun 1 pun, dalam murid prasekolah pun kita tekankan benda pertama sekali dalam silibus memang dua kalimah syahadah. Kita nak ajar macam mana sebut dengan betul, kita nak ajar apa yang dia orang sebut tu maksudnya. Lepas tu dalam tahun 1 pun ada rukun Islam. Kita nak ajar pentingnya dua kalimah syahadah ni. Bukan sekadar masuk kelas baca doa, baca syahadah, asyhadu alla ilaha illallah tapi tak faham apa yang disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Pentingnya 5 solat wajib ni yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran, yang kita kena bukan sekadar bukan sekadar mendirikan solat saja, tapi kita berusaha untuk, kalau kita pun manusia biasa kan, kita tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kita pun, iman kita ni iman yang turun naik. Kalau para malaikat imannya sentiasa orang kata sentiasa tak turun-turun lah. Macam para malaikat, para nabi sentiasa naik. Jadi kita punya tahap kita ada kadang menaik, ada kadang turun gitu. Sebab itu ialah fitrah lumrah manusia. Jadi kita berusaha untuk menunaikan solat dan berusaha untuk solat. Bila kita dah usaha cukup 5 waktu, kita usaha pula nak solat di awal waktu. Jadi itu antara usaha-usaha yang Allah lihatlah kan, sebab Allah lihat usaha kita. Usaha kita ke arah yang lebih baik. Okey, dalam surah Al-Ankabut pun Allah ada sebut ayat 45, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mengelakkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan sahaja diri kita sebagai para asatizah ni memperbaiki solat kita, tapi kita pun menanamkan dalam diri anak-anak murid kita pentingnya solat, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam ni. Sebab kadang-kadang kita pun setiap hari kena tanya murid kita, solat subuh tak tadi-tadi? Ada yang jawab, solat Ustazah, alamak Ustazah bangun lambat, tak solat lah ceritanya. Solat pula. Jadi macam ni kita nak bagi tahu kat murid pentingnya solat, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang ni lah Alhamdulillah Allah izinkan kita, bagaimana Ustaz Syahmi cakap, diizinkan oleh Allah kita masih lagi dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sebab kita sentiasa berdoa setiap bulan, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan tahun depan. Ya Allah sampaikan aku dalam bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ni, tahun depan. Jadi bila kita dah sampai ni, kita berusahalah untuk memperbanyakkan amalan fastabiqul khairat, berlumba-lumba melaksanakan kebaikan. Okey, yang seterusnya mengeluarkan zakat. Okey, mengeluarkan zakat bagi yang bila dah cukup syarat, dah cukup nisab, kita nak mengeluarkan zakat. Banyaklah zakat bagi Ramadan ni kan, zakat fitrah. Lepas tu kita bila dah berkejaya ni, zakat pendapatan. Bila siapa yang beli emas banyak-banyak tu, zakat emas lagi. Jadi zakat harta lagi banyak. So setiap apa yang kita ada harta ni, sebenarnya pinjaman yang Allah bagi dekat kita ni ada juga dalamnya bahagian orang lain. So untuk mengeluarkan zakat ni kita nak beri kepada, berkongsi untuk memberi kepada fakir miskin, beri kepada golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kita bila dah cukup tu, kita berusahalah untuk keluarkan zakat. Kalau mungkin ada yang baru bekerja, dia tak tahu ke, kawan kita tak tahu ke, kita usaha untuk terangkan kat dia, buat semampu yang dia boleh. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima ialah menunaikan haji di Baitullah. Okey, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Yang ini selalu saya terapkan dekat anak murid kita lah kan, pada diri kita dan juga anak murid kita.
dari sekecil-kecil tu pun kita dah sama-sama tanamkan niat nak pergi haji. Jadi siapa yang ada anak, siapa yang dah gunakan anak apa semua, ataupun diri sendiri yang belum daftar haji, diri siapa yang belum daftar haji, cepat-cepatlah daftar haji sebab lambat daftar haji sebenarnya lama lagi giliran kita. Sampai kan tidak kita, hidup lagi ke tidak sampai giliran kita kan. Jadi siapa yang ada anak, cepat-cepatlah daftarkan haji, tengok bila tahun dia dapat. Kalau ada rezeki, mana tahu kan awal dapat, Alhamdulillah. Bila dah dapat, kita usaha pula untuk macam mana nak pergilah kan. Sebab nak pergi ni banyak juga berkorbannya, tinggalkan tu, tinggalkan ni sekejap kan. Haji bukan lama, haji bukan sekejap, macam umrah, dia lama. Jadi kat situ pun kena kena berkorban jiwa, emosi, macam-macam lagi kan. Jadi kat situlah Allah nak lihat kita punya usaha macam mana. So 5 asas ni sangat orang kata walaupun nampak macam simple tapi sebenarnya sangat besar nilainya. Jadi rukun Islam ialah kesatuan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Dia saling berhubungan satu sama lain. Dan juga tujuan di sebalik ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan, niat kerana Allah SWT, itu adalah satu ibadah. Sentiasa ingatkan diri kita juga dan anak-anak murid kita, apa je yang kamu buat hari-hari benda baik, niatkan kerana Allah, itu adalah satu ibadah. Okey, itu yang dan seterusnya pembahagian iman. Iman tu semua kita tahulah pembahagian iman ni ada bahagian-bahagian dia lah. Okey, ada bahagian dia. Jadi semua yang dekat dalam hadis tadi tu itu baru sikit, ada banyak lagi. Sebenarnya Islam ada banyak luas lagi kan, ada banyak lagi iman dan macam-macam lagi. Jadi kesimpulannya Islam adalah akidah dan syariat, selari. Akidah tidak akan sampai ke mana, tak akan pergi ke mana jika syariat tu tidak betul. Begitu juga sebaliknya. Jadi contohnya maksudnya macam kita buat ibadah tu, contohnya kita puasa di bulan Ramadan tapi sibuk berbohong dengan orang lain. Jadi tak mana puasa tu nak capai dia punya tujuan berpuasa tu. Contoh lagi solat tapi tetap melakukan benda yang mungkar. Jadi kat situ tak capai lah sebenarnya tujuan ibadah yang solat, puasa semua tu. Jadi kena fahami betul-betul. Dan yang lagi satu yang saya nak kongsikan, kita setiap apa ibadah yang kita buat selalu Allah sebut, Rasul sebut kena ikhlas kerana Allah SWT. Ikhlas. Tapi nak capai ikhlas tu saya tahu, ikhlas, khusyuk, semua tu bukan senang. Memang susah. Macam semua hitam, duduk atas batu hitam, duduk dalam gua hitam, kita tak nampak pun dia. Jadi macam tu lah ikhlas. Kita tak tahu macam mana ikhlas tu nak capai tu susah. Jadi bila benda yang susah tu nak capai, kita cuba untuk capai. Istikhlas, cuba, berusaha juga. Kadang-kadang solat tu, time tu nak ingat kunci hilang lah. Time tu lah ingat, alamak anak kat mana? Contoh. Jadi kita berusaha istikhlas, berusaha untuk ikhlas, usaha untuk usyuk sebab benda tu bukan mudah. Okey, semua tu kena usaha. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih. Silap daripada saya, yang benar tu semua daripada Allah SWT. Itu sahaja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Ustazah Aisyah. Tapi sebelum tu Ustazah Aisyah, terdapat soalan daripada pegawai kita ya, Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah? Terdapat soalan daripada pegawai kita di mana soalan dia berbunyi mengenai nafi dan isbat dalam syahadah. Nafi dan isbat dalam syahadah. Soalan berbunyi bagaimanakah nak timbulkan rasa ihsan tak kala kita cuba mengaplikasikan nafi isbat dalam syahadah? Apa pandangan Ustazah Aisyah? Kita buka ruang Ustazah Aisyah untuk memberikan jawapan. Ada dengar suara saya? Dengar. Okey, maaf. Tak open mic rupanya. Saya tak open mic. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya mengenai nafi isbat dalam syahadah kan. Bagaimana timbulkan rasa ihsan tak kala kita cuba mengaplikasikan nafi isbat dalam syahadah. Kita sakit dan sebagainya. Okay. Kita tahu nafi isbat kalimah syahadah la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Okey, kita tahu dalam kalimah syahadah ni ada dua komponen lah macam yang bertanya kan, nafi dan isbat. Nafi ialah kalimah la ilaha illallah yang bermaksud tiada Tuhan, dan isbat ialah ilallah yang bererti melainkan Allah. Maksudnya kita nak tanamkan rasa rasa Allah itu Tuhan kita, Allah kita itu Tuhan kita dan tak ada Tuhan. Contoh dalam keadaan kita sakit kan, kadang-kadang bila kita rasa sakit, kita rasa sakit tu kita rasa down, kita rasa macam susah nak buat nak beribadah kan kepada Allah SWT. Saya bagi contoh lah, ni contoh sebab benda tu berlaku pada diri saya, jadi saya bagi contoh lah, senang sikit kan. Saya bagi contoh macam baru-baru ni macam saya kan kena sengat dengan lipan contoh. Tapi memang berlaku pun sengat dengan lipan kan, jadi kena MC apa semua. Jadi masa tu kita baru rasa macam dah lah berlaku pada bulan Ramadan, jadi orang lain seronok solat kan, boleh berdiri apa semua. Jadi bila benda tu berlaku pada kita masa tu rasa ya Allah Tuhanku, baru sikit hidup lagi. Dengan izin Allah hidup lagi dan baru rasa sikit, kita rasa macam ya Allah kenapa aku orang ni kan. Tapi itulah ujian yang Allah bagi nak tanamkan dekat kita. Ya Allah baru sikit je kena lipan, bukan menau lipan, baru sikit. Masa tu kita memang rasa macam ya Allah macam nikmat nak solat berdiri tu, nikmat apa semua. Jadi kita kena, orang kata bila berlaku benda tu dekat kita, barulah kita kadang-kadang kita kena jadikan benda tu kita kena muhasabah dan jadikan benda tu itu yang akan menguatkan diri kita, dan macam mana cara kita sebenarnya nak ambil benda tu dalam bentuk yang positif, dan kita nak rasa benda tu yang Allah tu ada dengan kita, sentiasa rasa. So peganglah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah tu, peganglah benda tu dan sentiasa rasa Allah dekat dengan kita. Sebab Allah dah sebut Allah tu dekat dengan kita, macam berada dekat dengan kita lah, di yang lain kita berada dekat dengan kita. So walaupun kita selalu cakap dekat anak murid kita, Tuhan kita siapa? Allah. Nampak tak Allah? Tak nampak. Tapi rasa tak Allah tu ada. Rasa macam mana rasa? Pandanglah kat luar tu. Nampak apa? Sekarang ni bernafas tak? Nafas. Benda yang murid sendiri lalui, kita lalui, itu yang kita nak. Kadang-kadang kita terlalu cakap besar-besar budak tak nampak. Tapi benda yang kecil-kecil, itu yang kita kena, dari situ akan rasa izah, rasa ketuhanan tu insyaAllah akan hadir. Itu saja, harap menjawab soalan yang bertanya. Terima kasih. Okey, benar sekali jawapan Ustazah Aisyah. Selalunya saya mendengar nafi dan isbat ni dalam lagu Sufi Dhamma Sutra. Siapa yang pernah dengar, rasanya pernah dengar nafi dan isbat. Jadi hari ini kita lebih mengenali nafi dan isbat dalam syahadah. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan. Majlis diteruskan lagi dengan pembentang yang ketiga, iaitu merupakan Ustaz Zakaria bin Hashim. Admin boleh beliau diberi nama Ustaz Zakaria bin Hashim, dilahirkan di Kuala Kubu Baharu, Selangor, mendapat pendidikan awal di Kolej Islam Sultan Abdul Aziz Shah, Kelang, Selangor, merupakan graduan daripada Maktab Perguruan Kota Baharu, Kelantan, telah berpengalaman mengajar selama 28 tahun dan kini berkhidmat di SJKT Ladang Hijau Gardenia Bistari Jaya. Al-Fadil Ustaz akan berkongsikan perbahasan ilmu beriman dengan perkara sam'iyat dan kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita untuk kali pertama ni, dan semua sahabat para asatizah. Kita syukur pada Allah kerana kita dapat menjalankan amalan ni, dipanggil amalan lah. Kalau program tu yang biasa pun program juga. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan dua perkara lah, dua bab, iaitu beriman dengan perkara-perkara sam'iyat dan juga berkenaan Lailatul Qadar. Iman mula kita tengok iman. Mana iman dari segi bahasa ialah menerima dengan penuh yakin penyampaian seseorang yang tertentu kerana kepercayaan terhadapnya. Sementara dalam istilah agama pula, makna iman ialah menerima dengan yakin
menerima dengan yakin perkhabaran Rasulullah SAW tanpa melihat dengan mata sendiri, semata-mata kerana mempercayai baginda SAW. Ustaz Zakaria, maaf mencela. Ha. Ada di kalangan penonton nak tengok muka Ustaz Zakaria penuh. Dia kata tak nampak. Boleh ke belakang sikit lah untuk ada yang nak menengok muka Ustaz. Okey, clear Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi perkara samiat ni adalah perkara yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara ghaib, perkara-perkara muribat, ghaib, seperti beriman seperti alam barzah, syurga, neraka, dan lain-lain. Kita wajib beriman, walaupun kita tak nampak syurga, neraka, wajib kita beriman. Apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara sam'iyat ni, pahala, ganjaran bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh syarak dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Itu maksud pahala. Dosa pula, sebagaimana dalam ayat dalam surah Az-Zalzalah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah. Zarah ni debu lah bukan Zaharah ni. Zaharah tu nama orang. Nescaya dia akan, orang yang buat tu lah, dia akan dilihatnya. Itu dalam suratan amalannya. Dia akan melihatnya. Balasan bagi orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh syarak dan meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh syarak. Kemudian alam kubur. Satu alam ataupun alam barzakh, alam menunggu. Alam kubur ni sebenarnya masanya lama sebenarnya. Banding dengan kita hidup kat atas dunia ni, kita umur umat Nabi Muhammad SAW ni antara baina sitin wa sab'in. Di antara 60 tahun hingga ke 70 tahun. Kalau lebih tu, ada jugalah yang lebih. Lepas tu ada juga yang kurang. Kan? Tapi alam barzah ni, alam kubur ni, orang yang paling akhir meninggal dunia. Sementara dia nak menunggu kepada akhirat tu, kiamat tu, 40,000 tahun. Cuba kita bayangkanlah. Jadi macam mana orang yang dah meninggal lama, daripada zaman Nabi Adam dulu dan Nabi kita Muhammad SAW apa semua kan. Satu alam, jelas satu alam yang menempatkan orang yang telah mati, ini orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat balasan nikmat kubur. Dan mereka yang tidak beriman, tidak melakukan amalan soleh akan mendapat azab kubur. Ini kita kena yakin lah. Walaupun kita pergi tengok mayat dikebumikan, tak nampak pun ular, tak nampak pun api, apa semua kan. Tapi kita kena yakin. Kita yang hidup ni memanglah tak nampak kan. Tapi orang yang mati tu menjerit meraung lah kalau dia tak beriman pada Allah. Kalau dia tak melakukan amal soleh. Kan? Tapi kalau orang beriman ni, kubur diluaskan sejauh mata memandang. Dia ada cahaya dalam kubur. Kemudian wangi-wangian akan masuk dalam kubur. Dia akan berwangi. Kemudian dia akan ditunjukkan tempat dia akan masuk nanti ke akhirat, iaitu syurga Allah. Tapi orang tak beriman, begitu dahsyat seksanya. Itu pun itu baru permulaan kan. Kubur ni tempat persinggahan yang pertama kan. Itulah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, bila dia melalui tanah perkuburan, dia akan menangis hingga basah janggut dia. Dan orang tanya, kenapa tuan menangis bila lalu di kawasan perkuburan? Dia kata, Nabi bagi tahu kubur adalah tempat persinggahan yang pertama. Kalau selamat di tempat persinggahan pertama ni, maka persinggahan yang seterusnya, mahsyar, mizan, sirat, lebih mudah lagi. Dan akan terus masuk syurga. Tapi kalau tak selamat kat sini, maka persinggahan yang seterusnya lagi berat lagi, kan? Terutama orang tak beriman lah. Orang tak beriman lagi lah. Kan? Orang yang beriman tak beramal soleh pun, dia azab juga, kan?
Kemudian mahsyar, tempat perhimpunan. Raksasa, perhimpunan besar bagi seluruh manusia dan jin selepas dibangkitkan dari kubur. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Manakala mereka tidak beriman akan dibangkitkan dalam keadaan menderita. Ya. Dan syurga. Syurga tempat nikmat yang kekal abadi. Disediakan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Neraka pula tempat azab yang kekal abadi. Disediakan untuk orang yang kafir dan menderhaka kepada Allah. Cuma neraka ni kita jangan salah faham ni. Tapi mungkin ustaz-ustazah semua tahulah. Syurga ni, orang masuk syurga ni satu kategori saja, itu kekal selama-lamanya. Dan syarat masuk syurga ni beriman lah. Lepas tu Nabi ada beritahu tidak akan masuk syurga melainkan beriman kepada Allah, kan? Nabi suruh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu, wahai anak Khattab, pergilah dan bagi tahu, isytiharkan pada manusia bahawasanya tidak akan masuk syurga melainkan orang beriman pada Allah. Tiket pertama kena ada iman lah. Tak ada iman, tak ada can langsung lah masuk syurga. Jadi masuk syurga ni, orang yang masuk syurga ni kekal selama-lamanya. Tak ada mati-mati lagi. Tak ada sakit-sakit lagi. Tak ada apa lagi. Tak ada tak mati, tak tua kan. Tak susah kan. Senang selama-lamanya, tak tua, muda selama-lamanya kan. Tak mati, hidup selama-lamanya kan. Tak sakit, sihat selama-lamanya kan. Jadi orang yang masuk syurga ni dia kekal selama-lamanya. Kita kena usaha lah supaya dapat masuk syurga kan. Masuk syurga ni mudah aja sebenarnya daripada masuk neraka. Masuk neraka ni susah kan. Dan kemudian kategori orang ahli neraka ni dua. Satu yang kekal selama-lamanya iaitu orang tak ada iman. Walaupun sebesar zarah tak ada iman dalam diri dia. Nabi beritahu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataan dia, akhir kalam dia, diucap la ilaha illallah, dia yakin tidak ada ilah yang sebenar melainkan Allah. Tidak ada yang layak yang disembah melainkan Allah. Maka wajib syurga bagi dia. Dan walaupun orang tu dia mati, dia ada iman sebesar zarah aja, iman dia sebesar debu. Dan orang yang paling akhir masuk syurga kan, selepas diseksa berapa ribu juta tahun ke wallahu alam kan. Kalau tak sembahyang satu waktu pun dah 80 tahun masuk neraka kan. 80 tahun perkiraan akhirat, satu hari akhirat menyamai 1000 tahun dunia kan. Kita boleh kira sekali lah, kira sendirilah. Kemudian kalau tak puasa pula kan, kita tengok kadang orang tu kadang saya lalu tempat tu kan, lalu bau rokok. Dah lepas subuh lah, pukul 7 lebih. Maksudnya dia puasa ke tak tu? Tak puasa tu maksudnya kan, kalau isap rokok kan. Sebab itulah ada kitab beritahu, kalau orang Islam ni dia makan di khalayak ramai masa bulan Ramadan kan, boleh dihukum bunuh tu. Kan. Jadi kita tengoklah orang Islam hari ni kan. Tak boleh nak susah sikit kan, nak makan je. Tak nak cuti sebulan, rehatkan organ-organ dalaman. Itu pun siang je. Subuh sampai maghrib, lepas tu makan malam tu kan. Tak boleh nak usah payah sikit kan. Gastrik lah, macam-macam. Murid-murid kita pun kita beritahu lah. Walaupun dia orang belum akil balik lagi, tak cukup umur lagi, tapi kena dilatih kan. Macam mana semayang lah kan. Semayang kena latih start umur 7 tahun. Tapi puasa tu tak berat sangat lah. Kalau umur 7 tahun tu, prasekolah tu biarlah dia tak puasa pun kan. Umur 7 tahun tu ikut dia lah. Kalau dia boleh puasa sampai pukul 12, tak apa, lepas tu buka lah. Yang paksa kan. Ini kalau sampai jam 6 pun tak puasa lagi, berat je. Berat juga tu kan. Dan anak murid saya tu semayang okey. Saya tanya, bukannya subuh je saya tanya. Subuh ni semayang? Semayang. Zuhur semalam? Semayang. Asar? Semayang. Maghrib? Semayang. Isyak? Semayang. Bagus. 5 waktu. Tahniah awak. Tapi kenapa tak puasa sebab bapak dia bagi tahu. Kan? Anak saya ni tak ada puasa. Gastrik. Alah awak ni. Kan?
ke awak mati kalau puasa. Kalau puasa mati tak apalah, tak puasa. Kan? Ya. Daripada jam 1 sampai jam 6 tak puasa. Kan? Tak tahu sebelah mendengar nanti. Kan? Dia makan kat kantin lah. Kan? Okey. Kemudian apa ni? Itu panjang pula ceritanya. Yang kekal kekal selama-lamanya tak ada iman walaupun sebesar zarah. Dalam apa ni kemudian orang yang beriman ni dia sementara masuk dalam neraka tapi lamalah kan, ataupun Allah beri ampunkan dosa dia. Allah tak terikat dengan apa-apa peraturan kan. Dan iman yang sebesar zarah tadi, sebesar debu tadi, orang paling akhir masuk syurga, Allah akan bagi syurga pada dia luasnya 10 kali ganda dunia. Dia jadi ashabul jannah, pemilik syurga kan. Sebesar 10 kali dunia, orang paling akhir masuk syurga kan. Tapi kita tak maulah masuk neraka kan. Sebab ulama kata kalau orang masuk neraka ni walaupun sesaat masuk neraka kan, oleh kerana dahsyatnya api neraka ni, hilang segala rasa. Dia tanya balik kan, adakah kamu merasai kesenangan kat dunia dulu? Ni ada Nabi beritahu juga kan. Nabi beritahu kan. Dia kata oleh kerana seksanya tu tak pernah rasa langsung senang kat dunia dulu. Kemudian orang masuk syurga pula kan. Sesaat dia masuk dalam syurga, orang yang susah. Kadang tak makan apa semua kan, sakit. Kan, ditanya, kamu pernah rasa susah kat dunia dulu? Kata, tak pernah lah. Tak ingat dia. Kan, sebab apa? Masuk syurga sesaat je tu. Kan, apa dah lagi selama-lamanya. Jadi kita kena usaha lah. Sebab apa setiap orang akan akan melalui titian sirat nanti kan. Bawahnya api neraka, atas sana syurga kan. Tanpa kecuali semua orang akan melintasi titian sirat. Jangan salah sebut jangan sebut siratal mustaqim pula. Kan, siratal mustaqim tu jalan yang lurus. Titian sirat ni dikatakan 500 tahun perjalanan mendaki 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun perjalanan. Tapi orang beriman, beramal soleh, orang yang puasa apa semua, sedekah, kan, jaga sembahyang, sembahyang jemaah dan sebagainya, kan. Bagi orang lelaki, masjid atau surau, wanita awal waktu di rumah, dia akan melintasi titian sirat sepantas kilat, kan. Last sekali, lepas tu masuk syurga tanpa hisap. Ini salah satu kelebihan solat lah kan. Kemudian, malaikat ni makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya, nur, yang terpelihara daripada melakukan maksiat, dosa. Mereka bukan lelaki dan bukan perempuan. Kan, tidak. Jadi mereka ni tidak ada keinginan lah. Kan, pada lelaki, pada perempuan, macam kita manusia kan. Tidak beribu bapa dan tidak beranak. Mereka tidak tidur. Tak tidur dia orang ni. Tidak makan dan minum macam kita kan. Mereka dapat menyerupai dengan rupa yang mereka kendaki. Dengan izin Allah. Itu malaikat. Bilangan malaikat ni banyak sebenarnya kan. Banyak. Cerita panjang lagi tu. Okay, kita ringkas lagi. Jin pula. Iblis daripada api, jin daripada makhluk Allah yang diciptakan daripada serpihan api. Jin, Allah ciptakan jin daripada serpihan api. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Kafir tu syaitan lah kan, iblis. Boleh menyerupai manusia, haiwan dan sebagainya. Mizan pula, timbangan untuk menimbang amalan manusia dan jin semasa di dunia dahulu. Sekarang ni lah kan. Mereka yang berat timbangan kebaikan akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala mereka yang ringan timbangan kebaikan, banyak amalan kejahatan dia akan dimasukkan ke dalam neraka kan. Itu pun itu nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah, bukannya sebab amalan kita. Kita buat amal tu semoga Allah merahmati kita. Tapi kita masuk syurga, Nabi kata kamu masuk syurga bukan dengan amal kamu. Nabi bagi tahu pada sahabat. Lepas tu sahabat tanya, walaupun Tuan, ya Rasulullah, saya masuk syurga bukan dengan amalan saya, tapi dengan rahmat Allah. Kita dengar Nabi sembahyang hingga bengkak kaki kan. Kita mana ada bengkak kaki. Sebab sembahyang berdiri lama kan. Terawih pun kita buat 8 kurang apa semua kan. Sebenarnya 20 sebenarnya. Kan, kalau ikut kan. Semua mazhab kata 20, tapi kita buat 8. Jadi kalau masjid surau buat 8, kita sambung lagi lah kat rumah. Kan, bagi 20. Kan, mazhab 4, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali kata 20 rakaat. Kan? Diselaraskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni? Kan? Kita kata, Sayyidina Umar, sahabat Nabi, bukan Nabi. Banyak
pendapat Sayyidina Umar ni Allah suka. Contohnya, Sayyidina Umar beritahu, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau isteri kita berhijab. Ya. Tidak orang kenal, ni isteri Uthman, ni isteri Umar, isteri Ali apa semua. Lepas tu Allah turunkan ayat, wanita wajib berhijab. Kan? Lepas tu Nabi kata apa? Ada lagi, banyak lagi dah. Ayat-ayat Al-Quran. Yang apa ni Sayyidina Umar punya keinginan tu sama dengan keinginan Allah. Keinginan Allah sama dengan keinginan Sayyidina Umar. Nabi kata, aku adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Kalaulah ada lagi Nabi selepas aku, Umar lah yang layak jadi Nabi. Kita nak cakap apa je tu. Kan? Sayyidina Umar layak jadi Nabi tu. Kalaulah ada lagi Nabi. Tapi Nabi dah tak ada lah kan. Okay. Kemudian sirat, tempat laluan manusia dan jin untuk sampai ke syurga atau neraka. Mereka yang banyak kebaikannya akan mudah melintasi titian sirat dan terus masuk syurga Allah. Mereka yang banyak melakukan kejahatan akan melalui titian sirat dengan sengsara dan terus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kan? Bila sebut nak masuk neraka, kita kena sebut na'udzubillah lah. Kan? Syurga, ya Allah kurniakanlah padaku syurga. Pada seluruh umat. Bukan kita saja. Kita kena doa untuk keluarga kita dan seluruh umat. Kan? Barulah kita ni jadi umat Nabi. Kalau tidak untuk diri kita saja, kita kurang sempurna lah jadi umat Nabi. Kan? Sebab apa? Fikir risau Nabi ni, bagaimana supaya semua manusia, sehingga manusia yang terakhir sebelum kiamat, selamat daripada api neraka Allah, masuk syurga Allah. Dapat mentaati segala perintah Allah dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ringkaskan lagi cerita kita. Lailatul Qadar pula. Boleh lagi ya? Antara malam-malam Ramadan. Ya, boleh lagi ya? Boleh lagi Ustaz. Dalam lebih kurang 6 minit macam tu Ustaz. Allah sikitnya. Okey. Antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Malam yang sangat diberkati dan merupakan malam kebaikan. Dalam Al-Quran yang suci telah diberitahu bahawa Lailatul Qadar adalah lebih afdal, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni, siapa yang tahu? Berapa tahun, berapa bulan? 1000 bulan adalah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Itu dia. Sungguh bertuahlah orang yang mendapat taufik, mendapat pimpinan Allah untuk beribadat pada malam tersebut. Seolah-olah dia telah menghabiskan masa selama 83 tahun 4 bulan lebih. 83 tahun 4 bulan lebih. Dalam keadaan beribadat. Keadaan yang lebih itu pun tidak diketahui. Berapa bulankah yang lebih daripada 1000 bulan. Pada hakikatnya ini adalah satu nikmat yang sangat besar bagi mereka yang tahu menghargainya. Lailatul Qadar adalah hadiah yang tidak ternilai. Bukan tak bernilai, tidak ternilai. Maksudnya tak boleh nak dikira lah. Yang telah dikurniakan. Terdapat satu hadis dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Ni kata silap pengarang dia Imam Asyuti rahimahullah. Dia mazhab Syafi'i. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Artinya Lailatul Qadar hanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatku sahaja. Umat-umat atau kaum-kaum sebelum kaum-kaum sebelum ini tidak mendapatnya. Mereka Allah tak bagi. Terdapat berbagai ulama menerangkan sebab pengurniaan itu. Dalam sesetengah hadis diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat umur umat terdahulu yang sangat panjang. Sedangkan umur umat baginda SAW adalah sangat pendek. Adalah tidak mungkin untuk menyamai ibadat umat terdahulu. Umat dulu ada 700 tahun. Nabi Nuh AS pun dakwah saja 1000 tahun kurang 50 tahun. Maksudnya dia dakwah saja malam dan siang. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya ya Allah dalam surah An-Nuh kata silap, dia beritahu ya Allah sesungguhnya aku dakwah kaum aku malam dan siang. Kan? Maksudnya dia dakwah malam tu macam siang punya dakwah. Siang tu lagi tak tahulah macam mana. Kan? Dia dakwah kaum dia 950 tahun. Kan? Dia punya dakwah saja umur dia tak tahulah mungkin 1000 tahun lebih. Ada apa ni? Kemudian oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedih. Oleh kerana itu Nabi bersedihlah untuk mengimbangkan keadaan itulah malam tersebut telah dikurniakan
seandainya sesiapa yang bertuah memperoleh malam tersebut 10 kali saja dalam hidupnya dan menghabiskan malam itu dengan beribadat, maka seolah-olah dia telah menghabiskan masa lebih daripada 833 tahun 4 bulan dalam beribadat yang sempurna, kan. Dapat diketahui juga daripada setengah riwayat yang lain bahawa Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki dalam kalangan Bani Israel yang telah menghabiskan 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan dihabiskan masa dia dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah. Susah payah di jalan Allah, berjihad tu. Bukan ibadat. Ibadat ni mudah je. Jihad ni menegakkan agama Allah. Kan? Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan itu, para sahabat radhiyallahu anhum telah mula cemburu. Oi, macam mana ni? Untuk mengatasinya lah Allah SWT telah mengurniakan malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat yang lain, dinyatakan bahawa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut mengenai 4 orang, iaitu Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria, kebetulan nama saya, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Hizkil alaihissalam dan Nabi Yusha alaihissalam, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun. 80 tahun ibadat dan tidak menderhakai Allah. Walaupun sekelip mata, tarfata ain, sekelip mata pun tak pernah berderhaka kepada Allah. Perkara ini telah menjadikan para sahabat dan para sahabat radhiyallahu anhum kehairanan. Lalu Sayyidina Jibril alaihissalam pun datang dan memperdengarkan surah Al-Qadar. Selain itu ada juga riwayat-riwayat yang lain. Biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat ini adalah kerana berbagai-bagai kisah berlaku pada satu masa yang sama. Kemudian barulah ayat Al-Quran yang berkenaan diturunkan. Maka ayat itu bolehlah dikaitkan dengan semua kisah tersebut. Walau apa jua bentuk asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat sekalipun namun Lailatul Qadar tetap merupakan satu kurniaan yang sangat besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tersebut ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan untuk beramal pada malam itu pun adalah dengan taufiknya. Kita pun sekarang dah berada melepasi 10 akhir Ramadan lah. Jadi kita cuba rebut lah. Kan? Kalau tak boleh, sepatutnya 10 akhir Ramadan ni kita kena tingkatkan. Terutama yang ustaz-ustaz ni, dan bukan ustaz sajalah, orang lelaki yang akhir balik ni sembahyang berjemaah di masjid, maghrib dan isyak jangan tinggal lah. Subuh lagi kan. Kalau dia tak, dia dapat buat amal masa tu, memang walaupun dia tak nampak dia punya tanda-tanda dia tetap akan dapat ganjaran tu. Di akhirat nanti dia terkejut. Banyaknya aku amal sampai berapa ribu tahun. Ya Allah. Umur aku ni berapa tahun je? 60 tahun, 70 tahun. Memanglah. Tapi kamu beramal malam tu Qadar, kamu beramal, kamu buat amal beberapa minit ke, beberapa jam ke, dikira lah. Kan? Allah ni tak lokek dari segi ganjaran, kan? Bagi melebihi daripada apa kita buat. Ustazah dah mendapatkan muka dah. Ustazah kalau suruh stop, saya stop suruh saya stop. Kalau tidak, saya tak stop nanti. 1 minit lagi, Ustaz. Berapa? 1 minit lagi. Berapa minit lagi? 1 minit, okey. 1 minit. Jadi kesimpulan dia itulah. Kita dan Ahlullah yang dulu pun bukan kata sahabat. Ahlullah dulu pun ada yang mengatakan dia daripada umur baligh, kan, tak pernah terlepas daripada malam Al-Qadar, kan. Pokok bagai sujud, matahari yang peti tidak akan menyambar, tidak akan dilontar pada syaitan. Kemudian pada malam tu besoknya cahaya matahari dia tak panas sangat, tak sejuk sangat, kan. Suasana kerohanian, kan. Jadi cubalah tuan-tuan, puan-puan, kita cubalah tingkatkan amal kita. Sebab kita tak tahu bila kita mati, kan. Jangan sangka kita orang tu sakit, aku sihat. Jangan, kan. Banyak orang sihat mati, orang sakit lama tak mati-mati. Sakit 30 tahun, 40 tahun tak mati pun. Jangan kata muda, aku muda lagi. Jangan. Banyak orang muda mati. Orang tua hidup lagi, kan. Banyak juga, kan. Jadi itu sajalah saya rasa, kan. Masa tak mengizinkan, kan. Jadi insyaAllah semoga kita dapat meningkatkan amal kita lah. Banyakkan baca Quran, zikir pagi petang tu jangan tinggal. Amalkan doa dan amal sunun, kan.
baca Quran kau boleh paling bagus satu hari satu juz sebulan sekali hatam kan. Ya. Dan apa ni, kita ajak orang lain jugalah, jangan kita saja. Kita umat Nabi ni kena ajak orang lain. Kena ajak orang masuk syurga kan. Ya. Barulah Allah suka kan. Kalau kita masuk syurga, mana pengikut kamu? Tak ada ya Allah, seorang lah kita kan. Ya Allah ni orang yang aku ajak ya Allah. Oh banyaknya. Ajak lagi, masuk lagi. InsyaAllah. Saya serahkan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakaria atas pengisian dan perkongsian cukup bermakna dan hebat, terutama kita semua di fasa-fasa terakhir untuk memburu malam Lailatul Qadar. Kita telah sampai kepada pembentang yang terakhir, iaitu Ustazah Nurul Qalbi binti Muhammad Ngalim. Beliau dilahirkan di Sungai Besar, Sabah Bernam, mendapat pendidikan awal di SK Seri Bahagia, Bagan Terap dan SMK A Simpang 5 Sungai Besar. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Sultan Zainal Abidin. Telah berpengalaman mengajar selama 8 tahun dan kini berkhidmat di SJKC Puichi. Ustazah Qalbi akan mengupaskan isu semasa yang tidak asing lagi di kalangan kita, iaitu blasfemi dan kepentingan mempelajari ilmu tauhid. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah Qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Haziani Kanjiana selaku nakib kita pada petang. Dan juga semua rakan-rakan para asatizah yang hadir juga pada petang ini kerana mengambil masa dan ruang waktu untuk kita menuntut ilmu bersama. Dan selaku kami pengisi pada petang ini hanyalah untuk menyampaikan apa yang diamanahkan agar petang ini kita memperolehlah satu keberkatan daripada Allah, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, tajuk pada petang ini saya diamanahkan untuk berceritalah, serta anggaplah untuk menyampaikan rasa semua para istizah hebat-hebat belaka. Okey, iaitu bertajuk blasfemi, kepentingan mempelajari ilmu tauhid. Blasfemi ni kalau kita nak fahamnya ialah dia tentang penghinaan agama. Dan baru-baru ni pun kita maklum ya, ada menghina Islam dengan cara membakar Al-Quran. Dan kemudian berlaku lagi satu sorotan lain pula. Dan berdasarkan data yang berlaku di Malaysia, Unit Pemantauan Isu Hina Agama Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM telah melaporkan bahawa terdapat 431 aduan berkaitan penghinaan terhadap Islam di media sosial sehingga 30 Jun 2020. Angka ni sangat banyak kan. Sedangkan kita sendiri ada para graduan Islam yang kita rasa semuanya hebat-hebat dalam bab ilmu ni, cuma bila melibatkan penguatkuasaan, dekat sini ada satu isu juga yang berlaku, bagaimana kita nak menyekat blasfemi ini terus berluasa. Dan kebanyakannya kita jarang dengar ya kat Malaysia, rakyat Malaysia yang beragama Islam menghina agama lain, betul kan? Walaupun Islam itu adalah agama persekutuan, tapi hakikatnya itulah yang berlaku kat negara kita. Dan kenapa berlaku, itu masing-masing boleh jawablah kenapa benda itu boleh berlaku daripada kalangan golongan-golongan non-Muslim sendiri. Okey, baik. Antara yang terkini ya, kita semua maklum juga ya tentang filem Mentega Terbang. Saya pun tak tahulah kenapa namakan Mentega Terbang. Saya tak, secara totally saya memang tak tengok fully cerita Mentega Terbang, melainkan hanya berapa short-short yang diambil daripada YouTube dan saya tontonlah dan melihat dari sudut aspek beberapa pendekatan ulama yang mengatakan filem Mentega Terbang ni sebenarnya dia nak menceritakan tentang kezahiran, tentang kegagalan sistem rumah tangga Muslim. Mereka gagal untuk membuat sistem rumah tangga yang baik dari sudut nak tarbiyah anak perempuan dia yang bernama Aisyah, dan ayah dia pula nak katakan betapa liberal dan bebas cara dia berfikir dari sudut logik dan akal semata tanpa dibatasi dengan ilmu Islam. Kat situ yang kita nampak bahayanya. Walaupun golongan cerdik pandai atas sekalipun, ke peringkat mana-mana sekalipun, tetapi kalau tidak dilandasi dengan akidah yang betul, maka berlakulah isu sebegini. Terusnya, Edwin. Okey, tak apa, saya baca slide-nya agak saya lah. Okey, apa maksud blasfemi? Blasfemi dalam Islam, dalam kalimah Arab ni disebut al-istihza' bid-din. Menurut Ibu Manzur, lafaz istihza' adalah berasal daripada perkataan khuzu' yang bermaksud sukhriyah
iaitu ejekan dan jemuhan. Dan di dalam Al-Quran ada juga disebut perkataan tentang al-istihza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim daripada surah Al-An'am ayat yang ke-10. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maksudnya, dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelummu. Lalu orang-orang yang mengejek-ngejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Kalimah kat sini kita boleh lihat daripada Al-Quran sendiri yang menyebut tentang yastahzi'un. Dari segi istilah Al-Jusdani, sebagaimana dipetik dalam Quraisy, mendefinisikan istihza ini sebagai menzahirkan setiap pegangan. Maksudnya apa yang dipegang dalam hati dia itu akan dizahirkan. Perbuatan atau kata-kata yang mempunyai maksud atau tujuan untuk melakukan penghinaan terhadap agama, merendah-rendahkannya atau mencela Allah dan para rasulnya akan terzahir. Maka disebut sebagai istihza selain daripada sudut falsafah istilah itu blasphemy. Seterusnya. Dan kita lihat juga dari sudut akta dalam undang-undang Islam telah diperuntukkan beberapa akta sendiri dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Iaitu yang pertamanya Seksyen 9, 10 dan 11 dalam enakmen jenayah syariah negeri Selangor. Seksyen 7, 8 dan 32 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Seksyen 49, 50 dan 56 enakmen jenayah syariah negeri 9 1992. Okey, jadi kita tengok kat sini sebenarnya ada beberapa kategori yang kita akan lihat bagaimana banyaknya aduan tentang blasphemy tetapi betapa sukarnya untuk dikuatkuasakan. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula apa itu jenis-jenis blasphemy. Okey, jenis-jenis blasphemy menurut perundangan Islam ada 3. Yang pertama iaitu kesalahan menghina atau menyebabkan Islam itu dipandang hina atau mana-mana yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua, kesalahan mempersendakan dan lain-lain ayat Al-Quran atau hadis ataupun mana-mana bahagian ayat Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, kesalahan memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat dengan niat menghina atau mempersendakan agama Islam. Jadi menurut kategori blasphemy inilah dalam undang-undang Islam. Kat sini kita melihat berlakunya menurut Prof. Syamrul Hayu melihat secara kabur. Sebab kenapa kabur? Sebab setiap item-item ataupun jenis-jenis blasphemy yang diperuntukkan, dia hanya menyebut sahaja kesalahan tetapi tidak menyatakan apa peruntukan yang bermaksud tentang kesalahan yang dilakukan. Jadi bila sukarnya untuk satu mahkamah syariah menentukan dari sudut elemen kesalahan yang dikatakan itu, maka penguatkuasaan sukar untuk mengenakan tindakan terhadap individu ataupun pihak-pihak terbabit. Okey, itu kita harus faham. Okey, mari kita tengok pula dan kita analisis dari sudut filem blasphemy ini daripada filem Pentingkat Terbang. Okey, maaf ya mungkin ada gangguan sedikit. Minta Ustazah yang buka mikrofon untuk. Okey, terima kasih sangat-sangat. Okey, tengok pada aspek filem Mentega Terbang. Kat mana kita nampak kat situ sebenarnya berlaku orang kata dari sudut akidahnya penyelewengan akidah yang cuba nak ditonjolkan Islam ni image-nya tak baik. Kita tak katalah mereka ada tujuan yang terus kata nak menjatuhkan Islam, tak. Tetapi mereka cuba membawa ke arah logik akal. Kalau logik akal barangkali kita akan tertipu sebab akal kita pun Allah yang cipta kan. So bila akal ni Allah cipta juga, so kita sebagai orang seorang manusiawi yang lemah dari sudut akal juga kita kena ada satu panduan, ada satu pandu daripada wahyu ketuhanan. Jadi yang pertama kat sini dia menceritakan tentang akidah tanasukh al-arwah. Bagaimana Aisyah bila ibunya menghadapi penyakit kanser, maka Aisyah terfikir bagaimana kehidupan ibunya nanti selepas mati. Adakah adanya kehidupan selepas mati? So dari sudut akidah yang telah dibahaskan oleh para ulama, iaitu disebut sebagai tanasukh al-arwah ataupun perpindahan roh-roh ataupun
kalau kita dengar agama lain sebut sebagai kelahiran semula selepas mati, semua agama percaya ada kelahiran selepas mati kecuali Islam. Tetapi bila Aisyah sebagai seorang Islam, dia memikirkan bahawa barangkali maknya akan menjadi satu kupu-kupu. So kat situ dia seolah-olah tidak memahami apa dimaksudkan dengan rukun iman yang dipegangi sendiri. Kat situ kita tahu akidah tanasuh al-arwah sebenarnya terbatal lah dan tak ada sebenarnya dalam Islam. Okay? Yang kedua, konsep kebenaran mutlak. Ini semua bahasa-bahasa istilah, kita kata bahasa istilah usuluddin lah ya. Kebenaran mutlak ni semua agama mengatakan benar itu mutlak. Benar tu sifatnya mutlak. Tak ada yang betul. Yang betul tu barangkali salah. Yang salah itu barangkali betul. Maka nak katakan satu agama itu salah, barangkali kita yang salah. Nak kata kita betul, barangkali kita yang salah. Maka konsep kebenaran mutlak ni yang ditunjukkan dalam filem Mentega Terbang tu Aisyah. Aisyah menunjukkan watak dia kepada jiran-jiran dia yang kita tengok ada Esther, ada Makcik Esther, ada Uncle Qasim. Melihat bahawa Islam itu holier than you. Maksud holier ni Islam ni nampak lebih mulia daripada kamu. Dia tak menunjukkan macam Islam ni ramah, Islam ni sukan perdamaian. Tapi bila kita menganggap kita lebih mulia, kita lebih mulia daripada orang lain, so kita akan kat situ kita akan rasa orang lain macam tak layak dah dapat hidayah Allah, kan? Jadi kita akan beranggapan agama-agama lain tu tak sepatutnya lah, bukan tak sepatutnya, maksudnya agama lain tu tidak sebaik Islam. Okay, memang tidak sebaik dari sudut akidah, memang tak baik, tetapi dari sudut hidayah Allah tu bagi hidayah siapa yang dia nak. Jangan kerana agama seorang itu kita terus menghina orang non-Muslim dengan disebabkan akidah dia, sebab kita tak tahu penghuni. Nak sambung je lah. Dalam setiap kali selesai solat kan. Okey. Dan itu diceritakan dalam hadis-hadis. Dan kat sini sebenarnya dalam cerita tu dia nampakkan Uncle Qasim tu nampak Islam ni seolah-olah sifatnya tak suka perdamaian, kan? Jadi dia menyebabkan Islam ni nampak macam berat sebelah. Rasa Islam ni kita memang eksklusif, tapi eksklusif kita bukanlah semoga kita mengenepikan hak-hak kemuliaan agama lain. Kita menafikan. Tapi kita beranggapan beginilah, senang mudahnya, kita Islam, kita ada akidah tersendiri. I agree to disagree. Itu kita punya konsep. Kita tak kata agama lain betul, tak kata macam tu. Tapi kita setuju, nak katakan aku tak setuju dengan akidah dia. So tapi pandangan yang diberikan oleh Uncle Qasim tu melihat seolahnya rasa ramah tu tak ada, kan. Jadi menampakkan berat sebelah lah dari sudut agama Hindu, agama Kristian kat situ. Kat situ menampakkan memburukkan image Islam sendiri. Yang ketiga, sebagai seorang Islam yang kita tahu ada kalimah syahadah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimah yang disebut tu sebenarnya sudah menunjukkan iktikad yang sangat tinggi, dan untuk mencapai satu kesempurnaan iman mesti kita kena faham kenapa kita sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalau semua para asatizah ada melihat filem Mentega Terbang ni, dia bertanya kepada Suresh, kawan dia kan yang agama Kristian, kalau saya tak silap lah ya. Dia kata ini air apa? Dia kata ini air gereja lah kan. Dia orang ada air gereja kan. So Uncle Qasim ni jiran mereka. So Aisyah minum air tu. Dia macam mencabar agama yang dia anuti sendiri. Dia minum air tu. And then dia sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia nak kata apa? Aku buat apa sekalipun, aku buka aurat ke, aku tak puasa ke, aku tak solat ke, kan. Aku tak boleh cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So filem tu akan menyebabkan akidah tak selari dengan kita punya amalan. Amalan yang kita kena ikut itu adalah berdasarkan syarak Islam. Kat situlah yang kita nampak cuba nak bawa satu pendekatan, sebenarnya pendekatan liberal kan. Dan sekularisme lah. Nak katakan agama tu agama lah dalam jiwa kita, dia kita, kau siapa nak judge aku. Nak katakan macam tu, tapi sebenarnya tak boleh. Bila agama, kita dah bila agama Islam, ajaran agama itulah yang kita kena ikut segala manhajnya dan segala peraturan hukum hakam syaraknya. Okey, dan kat situlah bila
Aisyah memikir tentang kehidupan selepas ibunya mati nanti, macam mana keadaan ibunya nanti. Kat situ ada kaedah yang digunakan, yang cuba diselipkan daripada falsafah barat, iaitu dinamakan Rene Descartes. Dia ada satu falsafah berfikir tentang kaedah keraguan tentang ketuhanan. Okey, kaedah keraguan tentang ketuhanan hanya wujud pada agama-agama selain bukan Islam. Okey, dan bukan pada agama Islam. Agama Islam tak ada kaedah yang boleh untuk kita membuka ikut kita bertanya balik kalau Islam kenapa macam ni dan macam ni. Kita tak boleh tanya benda macam tu sebab kita dah memang ikut, kita dah berpegang teguh dengan keimanan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi tak boleh wujud ada keraguan terhadap Allah. Memang takkan wujud. Tetapi mereka nak cari kebenaran, capai kebenaran, dia kata, aku nak capai kebenaran, aku mesti berfikir. Dan berfikir itu, maka aku fikir, betul Tuhan aku ni. Tu dah agama lain. Agama Islam tak pernah ajar macam tu. Okey, jadi kat situlah Aisyah cuba mempraktikkan bila dia bincang balik dalam suasana yang harmoni, keluarga harmoni, kita kata keluarga harmoni kan, yang suka berdiscussion tentang ilmu-ilmu tapi banyaknya tak dilandasi dengan agama. Sepatutnya tanya pada ustaz-ustazah kan, tapi dia tanya pada family yang paling dekat lah, ayah dia kan. Dia tanya, ayah kata kalau Aisyah, kalau kau rasa kau jumpa agama yang lebih baik daripada apa yang kau ada sekarang ni, terpulang pada kau lah. Maksudnya terpulang pada dia lah nak anuti agama apa. So kat situ ada tengok bila tengok azan dengan azan, dia cuma memerhati kan bila kat gereja dia tengok bunyi lonceng. Okey, kat situ dia mencari kebenaran. Kebenaran tu dengan tanya kepada logik akal dan insting hati. Kita tak boleh macam tu. Kita macam tu bukan akal mata dan bukan apa yang kita nak. Kerana insting hati kita tu barangkali beremosi dan bernafsu. Jadi kita kena faham kenapa kita memilih agama Islam ni, kita tak akan timbul keraguan tentang akidah. Tak kan? So kalau timbul keraguan, kaedah ini sebenarnya nak buat pendekatan liberal. Dan dia bila dia meletakkan kebenaran itu pada semua agama, semua agama sama kan? Agama Kristian cari Tuhan dia yang satu, agama Hindu cari Tuhan dia yang satu, Buddha pun cari Tuhan dia yang satu. Mereka semua mencari Tuhan. Maka kita adalah sama sahaja. Maka ditakkan pula konsep pluralisme agama. Meletakkan semua Tuhan tu sama kan, semua orang mencari Tuhan yang sama. Tapi tak, kalau dalam Islam kita tak ada benda tu. Sebab yang sebenar Tuhan kita itu tersebut dan teryakin secara i'tiqad seqat'inya. Allah sebut dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di Allah adalah Islam. Itu kita pegang berpandukan pada wahyu. Tetapi bila tidak dilandasi dengan asas agama, terutama bab akidah dan tauhid, maka kita akan berpecah belah. Maka semudahnya bila kita faham tu, walaupun kita seorang walaupun kita orang ustazah dan ataupun ustaz, barangkali kalau kita tertinggal benda-benda basic macam ni dalam kehidupan kita, kita juga barangkali boleh terpesong ke arah pluralisme dan juga liberal secara tidak sedar. Ya, na'udzubillah min zalik. Sebab pentingnya kita membincangkan tajuk kita pada hari ini tentang filem Mentega Terbang. Kenapa pentingnya? Secara basic akal kita kalau tengok filem tu, betul lah. Kan, why not? Tapi why not akal kita ni Allah cipta bukan untuk kita ragu pada Tuhan, bukan. Okay, kita diberikan akal untuk cari kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itulah kita punya benteng kita berbanding agama yang lain. Okay, kat situ kita nampak beberapa sudut yang cuba nak mengajak masyarakat untuk berfikiran pluralisme agama. Okay, sebab saya pernah didatangi satu mad'u, saya cerita sedikit aja, saya tahu masa cukup ketat. Dia ni Melayu lah, yang Melayu. Dia bercinta dengan seorang India. India tu biasalah kita tahu India ni kalau bercinta, saya tak pastilah kan kalau tengok kat cerita-cerita masa kecil-kecil kan. Hindustan tu ke, tak tengoklah yang India yang Tamil tu, yang Hindustan ni dia macam caring kat awet dia. So bila saya didatangi mad'u, dia kata mad'u ni sangat susah, dia sangat educated. Dia tidak memahami sifat Allah tu. Dia tak faham sifat Allah tu. Dia kata Allah ni betul ke sayang kita, ustazah? Dia tengok. Betul ke Allah sayang kita? Kalau Allah sayang kita, kenapa Allah
uji kita macam ni. Okey, soalan-soalan macam tu kalau kita tak ada idea tu apa maksudnya, idea dari sudut basic agama tu, kita tak boleh nak jawab. Kita memang tak boleh nak jawab. Okay? Dan akhirnya sekarang kita tahu ya, salah satu punca kecelaruan agama anak-anak generasi kecil ni adalah sebabkan perkahwinan campur dan masuk Islam sebab nak kahwin. Jadi kat situ anak tak amalkan agama Islam yang sebenar, menyebabkan bila depa balik mereka buat perayaan depa balik, sembah Tuhan depa balik. Kan, tapi bila balik sini, bila raya mereka raya. Tapi bila tengok suasana tu tak, tutup auratnya tak, puasanya tak. Islam tu kat mana? Islam kat hati cukup lah. Okay, itulah yang katakan liberal tak faham macam mana katakan etikot sebagai seorang Muslim yang baik. Okay, seterusnya kita tengok pula apa ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Okay, pertamanya kita tahulah dia akan bincang tentang bab rasional, logik dan akal. Sekular, dia asingkan bab syarat peraturan hukum Islam ni, tak apa, aku dah Islam dah. Jadinya tak apalah kalau aku tak buat yang lain pun. Dia ada pemikiran sekular. Lepas tu dia tolak semua apa yang hukum hakam syariah bagi tahu. Okay, dia tolak. Lepas tu dia nak katakan semua agama tu baik. Kita dah kata kita tak kata semua agama tu baik. Kita kata kita yang baik lah, tapi kita tak tunjuk dari sudut amalan kita kan. Tak sampai kita menghina pandangan mata kita pada orang non-Muslim. Tak sampai macam tu sekali. Sebab tu kita lebih pada berdiam diri tu dengan cara agree to disagree. Itulah berdiam diri tu dengan pendekatan sebegitu. Okay. Dan kita lihat juga pemikiran Islam liberal ni penolakan terhadap autoriti keagamaan. So kalau mufti kata ke, ulama kata ke, dia tak nak guna. Dia nak guna juga cara akal dia. Itu yang tak boleh tu. Lepas tu tiada dakwaan kebenaran. Bila liberal ni dia pegang apa, tak ada benda yang benar. Macam saya katakan, awak nak kata awak benar, barangkali awak salah. Awak nak kata awak salah, barangkali awak benar. Jadi dia tak ada dakwaan siapa yang benar. Okey. Jadi yang seterusnya dia mempromosi nilai-nilai barat, okay, dan hak wanita, dan akhirnya dia mendukunglah demokrasi liberal sepenuhnya. Okay, seterusnya kita tengok pula bahagian kepentingan. Apa pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid? Ya Allah, Kak Ustaz, kalau tauhid sebut ni kita dah belajar sejak kita lahir, mak kita cakap dah. Ayah kita pun dah azan dah. Kan masa ready kita dah azan, Allahu Akbar. Kan kita pun seolah macam memahami bila disebut kalimah-kalimah tu, kita seolah memahami kan. Macam kita ada anak kan, anak kita kalau dengar azan pun dia automatik dia senyap kan. Itulah fitrah manusia, dia perlukan kuasa yang Maha Esa. Kuasa itulah sebenarnya Allah kan. Dan Allah ni macam Ustaz Zakaria kata, tak pernah lokek. Kalaulah manusia tu nak mencari hidayah, Allah bagi. Pernah saya terfikir kat fikiran saya cakap, ya Allah, macam mana aku nak bantu kawan-kawan yang non-Muslim ni, ramai ni tak kenal Allah. Kan tak kenal Allah. Benda tu bertanya-tanya kat saya. Saya bukan kata bukan kata salah kita fikir macam tu, tapi saya mencari jawapan. Tapi baiknya Allah, setiap apa yang kita berbicara di hati Allah tahu. Setiap kali kita buka Al-Quran, memang saya memang baca tadabbur, saya baca ayat Quran. Maka Allah kata apa? Adakah kami biarkan mereka sesat sedangkan mereka itu tidak melihat dan berfikir setiap ciptaan yang kami ciptakan. Nak katakan Allah jadikan adanya non-Muslim tu bukan kerana kehendak Allah, mereka layak dapat hidayah Allah, tapi kerana sikap mereka yang tidak menggunakan akal untuk tadabbur, akal untuk melihat dengan mata hati. Itu silapnya. Kita pun kalau pen jatuh kan, Allah jatuh pen ni. Kita tak tengok pen tu jatuh rosak mata. Lah jatuh pen ni tak ada rezeki barangkali. Nampak tak? Kita cara fikir orang Islam tak sama dengan orang non-Muslim. Jadi kita hanya boleh menyampaikan balighuni walau ayah. Ya, balighuni walau ayah, dengan doa kita doakan.
bukan apa, kita kesian kan. Bak kata Ustaz Zakaria, ajaklah orang lain juga faham Islam, nak masuk Islam kan. Tapi itulah cabaran kita yang pernah dilalui oleh para ulama salafus soleh dan juga para rasul dan anbiya kan. Dan itulah yang kita hadapi sekarang. Bagaimana kita tahu non-muslim lagi ramai kat dunia ni, non-muslim lagi ramai. Maka beruntunglah kita bila kita dilantik oleh Allah, kita belajar, kita mengajar dan kita menyampai. Allahu Akbar. Ya, kita yang mampu buat bermacam-macam ini, Allah pilih kita. Jadi jangan pernah rasa penat lah, memang kita manusia yang lemah, kita akan rasa penat, letih kan lagi belum puasa. Anak muda pula tak nak dengar kata. Tapi percayalah, apa setiap kali kita buat tu, kata Ustazah Aisyah, kita buat tu walaupun kita ambil pen, niat ya Allah, aku tulis hari ni kerana Allah. Hanya tu sahaja, sebenarnya dia dah menyebabkan segala amalan kita pada hari tu kita rasa confident, kita rasa yakin, kita rasa Allah perhatikan kita. Itulah kenapa penting mempelajari ilmu tauhid. Dan kalau saya nak baca depan semua ni, memang semua para asatizah dah tahu dah. So saya tak akan terangkanlah secara detail. Seterusnya tengok pula peranan asatizah. Apa peranan kita? Kita ada ilmu, kita cukup kalau kata secara praktikalnya, kita mampu untuk buat, alhamdulillah. So macam mana kita nak mengamalkan untuk diri kita? Untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita kenal di luar sana. Dan saya sendiri juga berhadapan dengan golongan-golongan yang tak pegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semua tu ujian yang pada kita. Ada sebab kenapa Allah letak kat kita, sebab barangkali Allah kata kita boleh nak menyampaikan. Boleh nak menyampaikan dengan baik. Okey? Jadi mungkin tak tahulah, barangkali ustazah lain lagi hebatlah ujiannya kat luar untuk menghadapi golongan-golongan yang tidak memahami dari sudut asas memahami agama tu. Okey, yang pertamanya, kita tengok peranan asatizah dalam mendepani cabaran blasfemi. Pertama, itulah kadang-kadang kita belajar Islam kan. Kita pun tak tahu, aku ni garang sangat ke? Aku ni kena bertegas sangat ke? So kita kena faham, kita kena bertegas part mana dan kita kena longgar sedikit part di bahagian mana. Supaya tak adalah kita rasa okey je semua. Itu bahaya juga untuk etikot anak-anak Islam kita kan. So benda-benda tu pentinglah untuk kita ambil perhatian. Yang pertamanya, ustaz-ustazah kena bertegas dalam perkara usul i'tikad yang telah disepakati, dan kalau ada benda-benda yang bab furuk i'tikad yang mereka perselisihkan di kalangan para ulama ahli sunnah, tak perlu kita berpanjang lebar lagi berselisih pula di media sosial ke di mana-mana lah. Barangkali bukan di kalangan kita ya, kita mungkin faham. Barangkali di kalangan jiran-jiran tetangga kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita, orang yang kita hadir bagi kuliah-kuliah di masjid atau di surau. Okey. Dan keduanya, bersungguh-sungguh dalam mengikuti manhaj salaf dalam menghayati akidah mazhab as-salaf, iaitu mazhab yang berpegang kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dan juga meraihkan manhaj khalaf. Manhaj khalaf ni juga adalah manhaj yang juga daripada tradisi ahli sunnah wal jamaah, daripada mazhab salaf, tetapinya mereka menggunakan satu pendekatan, tambah satu pendekatan, iaitu mereka menggunakan logik dan akal. Tetapi logik dan akal mereka gunakan ni tidak melebihi daripada wahyu nas Al-Quran dan juga hadis. Hanya untuk digunakan akal itu, teori secara ra'yu dia tu, untuk menjawab cabaran-cabaran yang mereka kena hadapi sewaktu itu adalah zaman kegugatan akidah umat Islam, di mana mereka perlu menghadapi Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya, untuk menjawab persoalan-persoalan tentang ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah. Jadi perlu mereka menjawab, tetapi masih still berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma mereka letak satu lagi pendekatan kepada logik dan akal. Okey, yang ini kalau boleh ustazah rasa dah lepas dah ya. Kalau bab kata usul i'tikad, furu' i'tikad, manhaj salaf, manhaj khalaf, benda-benda ni kita mesti kena jelas. Kadang-kadang kita dah belajar tapi kita lupa. Kat situlah kita perlu mengulangi lagi murajaah apa yang telah kita pelajari masa kita belajar dulu. Okey, seterusnya mendahulukan nakli daripada akli. Apa-apa sahaja yang kita dengar, kita dapat
info berkaitan dengan hukum-hukum syarak ke ataupun sahaja, kita kena pastikan adakah cara kita fikir tu berpandukan nakli. Macam saya selalu berfikir, saya seorang berfikir, suka berfikir kan. Macam saya kata, kenapa ya non-Muslim ni kan Allah jadikan macam-macam. Allah jadikan awan macam ni. Kenapa mereka tak nampak betapa fitrah manusia ni perlukan satu kuasa Allah yang esa kan? Kenapa masih tak nampak? Kan? Macam mana nak bantu dia kan? Kita boleh bantu dia bagaimana Rasulullah SAW juga tak boleh nak bantu Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Kan macam tu jugalah kita. Tapi yang kita percaya adalah doa. Doa itulah akan barangkali kita berdoa pada Allah dan penuh ikhlas untuk rakan-rakan kita yang kita kenal, maka memudahkan mereka untuk mendapat hidayah. Wallahu a'lam lah kan. Dan seterusnya, kita perlu komited dalam menyebarkan akidah yang disepakati kebenarannya. Apa-apa yang kita tahu akidah tu sepakat kebatilannya, maka kita kena terangkan, kena jelaskan. Jadi sebaiknya kita mengambil peranan dalam isu-isu bab akidah sekiranya dalam perbincangan yang ada kita tak ada siapa-siapa bagi jawapan. Contoh ada malu kita tanya macam-macam tak ada jawapan. Maka peranan kita tahu tu, kita jangan diamkan diri. Kita kena bersungguh-sungguh terangkan balik. Kita dah terang, dah sungguh-sungguh terang. Kalau dia tak nak faham, terpulang pada dia. Sebab kita tahu golongan liberal ni, bila kita terangkan hak sini, dia ambil hak ayat lain pula. Kita terang sini, dia ambil hak ayat ni lain pula. Tak akan habis sampai kiamat. Tapi kita serahkan kepada yang benar itu pada Allah, yang baik itu pada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Apa tugas kita? Balighuni walau ayah. Okey. Dan seterusnya tengok bersungguh-sungguh menyatukan ummah dengan sifat rahmah, ihsan, sangka baik ke dalam satu akidah yang sama dan menjauhkan sikap gemarkan perselisihan dan perpecahan sehingga mengeluarkan seseorang daripada akidah tanpa hak. Nak katakan rasa semua orang ada ujiannya macam kami kan guru-guru SJKT, saya confirm semua kita ada ujian dalam menyampaikan agama Islam. Tapi bagaimana ikut kebijaksanaan kita dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan lemahnya kita kalau kita ada ilmu, kita boleh menyampaikan, kita boleh menunjukkan yang mana hak dan mana yang batil, kita berdiam diri. Di situlah peranan kita dan kita harus berhati-hati. Jangan nanti di akhirat Allah tanya balik ilmu kita. Allah tanya balik, Ustazah Kolbi diletakkan sekolah ni ada sebab bukan saja Allah letak ni. Jadi kat situ kita kena faham peranan kita kita bukan mengharapkan kerja yang baik. Kita bukan mengharapkan gaji yang selalu kita dapat, bukan, tetapi kita mengharapkan lebih daripada tu pahala yang kita rasa aku buat baik ni belum tentu Allah terima. Aku buat baik ni belum tentu belum masuk syurga. Itu yang kita rasa ke situ. Risaunya kita, amalan baik aku Allah tak terima. Siapa boleh jangka banyaknya amalan Allah boleh terima. Banyaknya amalan kita ikhlas. Tak. Jadi kat situ Allah kata dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Jangan rasa senang, jangan rasa selesa dengan kehidupan kita. Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, bukan untuk kita. Bukan untuk kita tapi untuk kongsi dengan anak-anak, kongsi dengan jiran, kongsi dengan masyarakat, kongsi dengan komuniti yang ada di sekolah kita. Okey? Dan seterusnya, elakkan diri daripada menghukum dengan kafir mengkafir, bid'ah membid'ah dan sesat menyesatkan. Kita ada ilmu, kita rasa gegah. Jangan kita rasa gegah sampai kita bahasa yang keluar daripada mulut kita ni tidak menjaga sebagai seorang muslim yang baik. Kita lupa akhlak Nabi dalam Nabi menyampaikan ilmu yang benar, akidah yang benar. Akhlak itu sentiasa akan terpamer pada akidah yang betul. Maka bila akidah yang betul akan terpamer kepada amalan itu akan dihiasi dengan kita punya akhlak. Dia secara langsung akan datang. Bila kita nak menyampaikan sesuatu, kita akan ingat Nabi macam mana dulu. Kita nak beritahu sesuatu, Nabi macam mana dulu. Oh, Nabi macam mana? Bertegas tangan mana? Itu kita kena faham. Jangan selampau selesa. Jangan ada perasaan selesa. Lebihnya nikmat pada kita sebenarnya ada banyak lagi tanggungjawab yang kita kena sampaikan. Okey? Dan seterusnya, mengutamakan akidah untuk membentuk sebaik-baik manusia dari segi kepribadian dan penyucian jiwa dalam mentaati Allah, bukan membentangkan akidah.
Ini kita tahu. Bab akidah yang sudut furuk tu tak perlu nak bahas panjang. Kita jelaskan secara harmoni, secara akhlak yang Nabi tunjukkan. Maka selebihnya tu bergantung kepada mereka yang mendengar, mereka yang membaca untuk menerima ataupun menolak. Tetapi janganlah kita mengambil sikap, saya sendiri mengambil sikap berpeluk tubuh. Kita tak, contoh, kita nak elakkan perbalahan. Jadi kita tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kita tak nak bergaduh, maka kita tak nak cakap benda tu salah. Adakah boleh macam tu kan ustazah sekalian? Kita sendiri maklum tak boleh. Sebab bila kita mendiamkan diri benda-benda macam tu, maka ke akhirat nanti Allah akan tanya peranan kita. Allah berlebihkan ilmu pada kita, kenapa tak sampaikan ilmu? Ilmu yang kita belajar ini juga ada ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sekali, jadikanlah akidah yang kita dah pelajari, kita mengimani, sebaiknya kita faham Allah itu Tuhan kita, Nabi Muhammad itu kekasih Allah, Rasul kita, dan kita reda Islam itu agama kita. Tatkala kita nak mencapai bahawa Allah ambil nyawa aku dalam keadaan aku reda pada Allah dan Allah reda pada aku kena buat apa yang Allah reda. Bukan buat apa yang aku reda, bukan buat apa yang orang lain reda pada aku, tapi buatlah apa yang Allah reda pada kita. Sehingga nyawa kita Allah ambil, Allah reda keadaan kita diambil. Kita sendiri pun merasa reda dan nikmatnya bila kembali kepada Allah. Jadi kat situ saya nak tekankan bahawa satu perkara, kesan akidah sekali kita faham betul-betul, kita ambil pada surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maksudnya ini kita kena faham ya, bila kita baca Al-Quran ni, sebab tu saya sarankan kita Nampaknya Ustazah Kolbi mengalami gangguan line. Ustazah Kolbi masih ada di dalam talian? Kita bagi ruang dalam 2 minit sebelum ada lagi Ustazah Kolbi. Ustazah Kolbi? Jelas Ustazah Kolbi? dengar ke? Putus-putus sikit. Okey, Ustazah Kolbi boleh buat rumusan sebab masa dah tinggal 2 minit sahaja. Okey, saya kira Ustazah Kolbi sudah merumuskan. Betul ke Ustazah Kolbi? Sebab line Ustazah putus-putus. Okey, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Kolbi di atas satu kupasan yang cukup menarik, padat dan menusuk di hati. Jadi dekat sini ayat Ustazah Kolbi yang sangat berkesan di hati saya adalah balighni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ingatlah walaupun siapa kita, mahupun ustaz, ustazah ataupun tidak, Islam tetap kita junjung. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian ilmu di mana keempat-empat topik perkongsian kita pada hari ini menekankan kepada seruan tauhid di mana Islam membawa kepada penyatuan akidah dan amalan. Semoga amalan puasa kita dapat memperkasakan takwa dalam diri kita selamanya. Sebagaimana tema kita pada hari ini, #puasa sampai takwa. Akhir kata daripada saya,
selamat beramal di 10 malam terakhir dan tidak lupa diucapkan selamat hari raya. Kepada para penonton semua boleh diingatkan untuk mengisi link kehadiran yang telah dilampirkan. Dan itu sahaja daripada kami, segala kekurangan mohon kemaafan. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak tanya tu boleh? Sudah Dr. tu? Ada yang nak tanya ke? Tak ada, dah tanya dah Ustaz. Ustaz ada soalan ke Ustaz? Dah habis. Tak ada penyampaian yang baik, bahan yang berguna, bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih semua.